Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar mata pelajaran sirah, pelajaran kelima yang bertajuk Tokoh-tokoh Pejuang Islam. Okey, murid-murid boleh rujuk kitab bermula pada halaman 49. Umum mengetahui para sahabat Rasulullah SAW merupakan golongan istimewa dalam Islam. Mereka menjadi tulang belakang usaha dakwah dan sahabat merupakan golongan yang sanggup syahid kerana Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Berkat usaha mereka, Empayar Parsi telah musnah dan Empayar Rom mengecil, serta hidayah Islam tersebar di muka bumi. Antara ratusan ribu sahabat, terdapat 10 orang yang mendapat jaminan masuk syurga ketika mereka masih hidup lagi. Di antara pejuang-pejuang Islam yang masyhur ialah Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Okey, sekarang mari kita mengenali pejuang Islam yang pertama iaitu Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Nama sebenarnya ialah Amr bin Abdullah bin Al-Jarrah dari kaum Quraisy. Beliau ialah sahabat terawal memeluk Islam setelah mendengar dakwah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau bersumpah setia untuk berkhidmat, berjuang dan berkorban bersama-sama Rasulullah SAW sehingga diberi gelaran Aminul Ummah iaitu orang kepercayaan umat. Beliau wafat kerana diserang penyakit pada tahun 19 Hijriah. Antara jasa dan sumbangannya dalam perkembangan Islam, beliau menjadi orang kepercayaan Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kisah beliau telah dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Al-Mujadalah ayat 22. Turut serta dalam semua peperangan bersama-sama dengan Rasulullah SAW, Sayyidina Umar Al-Khattab menyifatkan beliau sebagai panglima perang yang tegas, bijak dan gemar bermesyuarat sebelum peperangan. Dilantik sebagai pemimpin di Syam dan mengetuai pasukan tentera Islam yang paling besar angkatannya. Meneruskan perluasan kuasa Islam dengan penaklukan di Damsyik. Seterusnya, kita akan mengenali tokoh Islam yang kedua iaitu Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nama sebenarnya ialah Abdul Rahman bin Auf bin Abdul Haris bin Zuhrah bin Kilab. Beliau dilahirkan di Mekah selepas 10 tahun gajah. Abdul Rahman bin Auf termasuk di kalangan para sahabat Rasulullah SAW yang terawal memeluk agama Islam. Beliau merupakan salah seorang sahabat yang berhijrah ke Habsyah dan Madinah. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah dan dikebumikan di perkuburan Baqi, Madinah ketika di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan. Antara jasa dan sumbangannya dalam perkembangan Islam ialah sentiasa menemani Rasulullah SAW sepanjang tempoh baginda di Mekah dan di Madinah. Mendapat penghormatan membantu Rasulullah SAW dalam menjalankan pentadbiran di Madinah. Menyahut seruan jihad dengan menginfakkan hartanya pada jalan Allah, menyertai Rasulullah SAW dalam perjanjian damai Hudaibiyah, menyertai angkatan tentera Islam dalam penaklukan kota Mekah, menjadi penasihat kepada Sayyidina Umar semasa pemerintahannya. Siapa itu Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu? Okey, sekarang mari kita mengenali siapa itu Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid radhiyallahu anhu. Ayahnya bernama Al-Awwam bin Khuwailid iaitu salah seorang kenamaan dari Bani Asad. Beliau adalah adik lelaki kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah bin Khuwailid. Ibunya bernama Sofiyah dari keturunan bangsawan Arab Quraisy Bani Hashim. Beliau diberi gelaran Hawari Rasulullah iaitu pembela Rasulullah SAW kerana beliau sangat setia kepada baginda. Beliau adalah salah seorang sahabat yang terawal memeluk Islam selepas menerima dakwah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Beliau terkenal sebagai penunggang kuda yang handal dan tidak gentar dengan kematian. Beliau wafat pada 10 Jamadil Akhir tahun 32 Hijriah ketika berusia 43 tahun. Antara jasa dan sumbangannya dalam perkembangan Islam ialah sangat dikenali sebagai seorang yang jujur dan amanah sehingga Saidina Umar sendiri menyarankan orang ramai mengamanahkan harta mereka untuk dijaga dan diniagakan olehnya. Menjadi salah seorang ketua panglima perang menakluki kota Mesir semasa pembunuhan Sayyidina Umar Al-Khattab. Satu daripada ahli syura dalam pelantikan khalifah, turut serta dalam semua peperangan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi perancang dan penyusun strategi perperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokoh pejuang Islam seterusnya adalah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Nama sebenarnya ialah Talhah bin Ubaidillah bin Utsman. Nasab keturunannya bertemu dengan nasab Rasulullah pada Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau ialah sahabat yang terawal memeluk Islam melalui dakwah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau digelar syahid yang berjalan di muka bumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dunia akibat terkena lembing dalam peperangan Al-Jamal pada tahun 36 Hijriah. Antara jasa dan sumbangannya dalam perkembangan Islam ialah berinfak harta pada jalan Allah hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelarnya dengan nama Talhah Al-Khair. Sering berada di barisan hadapan dalam peperangan yang disertainya, mempertaruhkan dirinya kerana melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Salah seorang ahli majlis syura dalam era kepimpinan Al-Khulafa Ar-Rashidin. Di antara sahabat yang terawal membai'ah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Sekarang kita akan mengenali Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nama sebenarnya ialah Sa'ad bin Malik bin Wuhaib. Beliau dilahirkan di Mekah 28 tahun sebelum peristiwa hijrah. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada datuknya Kilab bin Murrah. Beliau memiliki sifat kepahlawanan sebagai seorang yang bersikap keras, tegas dan memiliki kemahiran memanah yang tinggi. Beliau telah memeluk Islam ketika beliau berumur 17 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas telah wafat pada tahun ke-55 Hijrah pada usia 84 tahun. Antara sumbangan beliau dalam perkembangan Islam ialah sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika zaman dia dakwah di Mekah dan di Madinah. Menjadi pemanah pertama Islam di jalan Allah bagi melindungi orang Islam dari serangan kafir Quraisy. Telah diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengintip dan melaporkan pergerakan tentera kafir Quraisy dalam peperangan Badar. Selain itu, beliau telah menggantikan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memimpin tentera Islam menyerang semula Parsi. Tokoh pejuang Islam seterusnya adalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama sebenarnya ialah Sa'id bin Zaid bin Amru. Dilahirkan pada tahun 32 sebelum hijrah, beliau daripada Bani Adi. Nasab keturunannya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada datuknya Ka'ab bin Lu'ay. Sa'id bin Zaid memeluk Islam bersama isterinya Sayyidatina Fatimah binti Al-Khattab. Pasangan ini merupakan orang pertama memeluk Islam daripada Bani Adi. Sa'id bin Zaid wafat pada tahun 51 Hijrah pada usia 83 tahun dan dimakamkan di perkuburan Baqi'. Antara jasa dan sumbangannya dalam perkembangan Islam ialah sentiasa berada di barisan hadapan di dalam peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlibat di dalam peristiwa-peristiwa penting di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya peristiwa Bai'atul Ridwan, Perjanjian Hudaibiyah dan Fathul Makkah. Terlibat di dalam membai'ah keempat-empat Al-Khulafa Ar-Rashidin sebagai pemimpin Islam, diminta memberi pandangan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang pelantikan Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai khalifah. Selain itu, beliau turut serta di dalam pasukan tentera Islam pimpinan Sayyidina Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah untuk menakluki Syam. Kesimpulannya, tokoh-tokoh pejuang Islam ini telah mewarnai sejarah hidup dan perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam.
Alhamdulillah telah selesai pelajaran kita untuk hari ini. Semoga murid-murid diberikan kefahaman yang baik insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.